اللهم ولا من ملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Falamma ja'ahum ma'arafu, maka tak kala datang akan mereka itu oleh barang yang dikenal mereka itu daripada yang hak, yaitu bangkit Nabi Muhammad akhir zaman. Kafaru bihi, nascaya kufur mereka itu dengannya, kerana hasad dan takut hilang kebesaran mereka itu. Falamma ja'ahum ma'arafu, maka tak kala datang akan mereka itu, akan Yahudi, oleh barang yang dikenal mereka itu. Kita tengok ayat sebelum sikit. Pada katanya walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma ja'ahum, dan tak kala datang akan mereka itu oleh kitab Quran daripada Allah Ta'ala. Musaddiqul lima ma'ahum, kitab Quran tu membenar bagi kitab Taurat yang ada serta mereka itu. Apabila Allah Ta'ala turunkan Quran, padahal Quran itu membenarkan akan yang ada, kitab yang ada di isi mereka ialah kitab Taurat. Lagi pulanya wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan adalah mereka itu orang Yahudi dahulu daripada kedatangan Quran, kedatangan Nabi Muhammad, meminta kemenangan perang dengan kemuliaan Nabi Muhammad atas segala orang kafir, orang-orang kafir. Jadi maknanya sifat-sifat Nabi Muhammad dah dicerita di dalam kitab Taurat bagi mereka. Dan mereka dah kenal dengan Nabi Muhammad. Dalilnya ialah apabila ada berperang dengan orang kafir, mereka minta kemenangan dalam peperangan tu, mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi falamma ja'ahum ma'arafu, maka tak kala datang akan mereka itu oleh barang yang dikenal mereka itu, maka apabila sampai masa datang kepada mereka oleh perkara yang mereka sudah tahu, sudah kenal. Apa dia? Benda yang sudah tahu, sudah kenal daripada hak, daripada yang hak, hak tu mana yang sebenar.
Iaitu hak tu yang sebenar tu bangkit Nabi Muhammad akhir zaman pada akhir zaman. Jadi kebangkitan Nabi Muhammad di akhir zaman tu sudah dimaklum oleh segala orang Yahudi. Tentang kebangkitan Nabi Muhammad itu sudah maklum sudah maklum bagi orang Yahudi sebab perkara itu kesemuanya sudah disebut di dalam kitab Taurat kesemuanya. Jadi perkara ini kebangkitan Nabi Muhammad di akhir zaman tu sudah dimaklum, sudah dikenal oleh mereka. Tetapi apabila Nabi Muhammad datang sampai masa Nabi Muhammad datang dibangkit dan berhijrah Nabi kepada Madinah, apa sambutan mereka terhadap Nabi Muhammad? Jawabnya kafaru bihi. Kufur mereka itu, nescaya kufur mereka itu orang-orang Yahudi dengan Nabi Muhammad. Kufur, tak beriman pula dengan Nabi Muhammad. Padahal benda ni benda yang dia dah tahu dah lama. Dah lama mereka dah tahu. Tapi apabila sampai masa sungguhnya, tak beriman pula dengan mereka, dengan Nabi Muhammad. Sepatutnya dengan mengikut pengetahuan pengenalan mereka, apabila datang Nabi Muhammad, sepatutnya mereka sambut dengan sepenuh-penuh tangan ialah beriman dengan Nabi Muhammad lah. Tapi tidak. Sebaliknya mereka kufur dengan Nabi Muhammad, tak beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab apa tak beriman dengan Nabi Muhammad? Kerana hasad. Satunya kerana dengki kepada Nabi Muhammad. Satunya kerana dengki kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau kira dengki itu sebab mereka berfikir bahawasanya sepatutnya Nabi di akhir zaman sepatutnya berketurunan Bani Israel. Berketurunan Bani Israel, mana orang dia lah. Tetapi Nabi Muhammad bukan dia berketurunan Bani Israel. Bukan berketurunan daripada Nabi Ismail. Satu perkara sebab mereka tak beriman dengan Nabi Muhammadnya kerana hasad, kerana berdengki kepada Nabi Muhammad. Dan takut hilang kebesaran. Dan takut, bimbang-bimbang takut hilang kebesaran, mana peringkat kebesaran mereka. Jadi maknanya sekiranya kalau beriman dengan Nabi Muhammad, habislah. Yang mana sebelum pada ni mereka, setengah-setengah ulama mereka jadi ketua dalam golongan Yahudi, mereka dapat jadi ketua, jadi orang besar dalam golongan mereka apabila beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi maknanya kesemuanya mesti duduk di bawah Nabi Muhammad kesemua. Jadi dua perkara. Maka dua perkara ni agaknya alasan yang tak boleh diterima, alasan yang buruk yang tak boleh diterima. Ialah satunya dengki, yang keduanya takut hilang peringkat kebesaran mereka. Lalu tu mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Maka memanglah apabila tak beriman dengan Nabi Muhammad sepatutnya kena beriman. Maka firman Allah katanya fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah Ta'ala itu atas segala orang kafir. Maka laknat Allah Ta'ala itu diturunkan, ditimpai di atas segala orang kafir. Yang mana setengah pada orang kafirnya ialah orang Yahudi itulah. Tapi di sini Allah Ta'ala sebut kata orang kafir supaya jadi umum. Orang kafir walaupun bukan Yahudi pun segala kafir dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa tu maklumlah makna laknat tu maknanya dia jauh daripada rahmat. Dia jauh daripada rahmat, mana tak akan diberi rahmat sama sekali. Maka sebab itulah orang Yahudi dengan sebab mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bi'sa mashtarau bihi anfusuhum.
an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi bi'sa mashtarau bihi anfusuhum sejahat-jahat barang yang membeli mereka itu. Membeli mereka itu dengannya dengan barang. Beli anfusahum lah. Ya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ya betul. Sejahat-jahat barang yang membeli mereka itu dengan dia dengan barang. Beli akan diri mereka itu. Beli akan diri mereka itu, ini akan habuan diri mereka itu. Akan diri mereka itu, ini akan habuan untuk diri mereka. Tukar, ambil dunia, ini tafsir mana beli. Tukar, ambil dunia dengan diri, dengan beri diri masuk neraka. Itu maksud dengan kata barang yang membeli mereka itu akan diri mereka itu. Jadi sejahat-jahat barang perkara yang membeli mereka itu dengan dia dengan barang. Akan diri mereka itu. Maksudnya tukar, ambil dunia. Jadi ambil ke diri dianya. Dunia dengan beri diri masuk neraka. Dengan biarkan diri dia tu masuk neraka. Jadi maknanya dengan sebab dia tak beriman tu dengan sebab apa tadi? Tak beriman dengan Nabi Muhammad tu ialah sebab yang keduanya kerana takut kehilangan kebesaran mereka. Takut hilang peringkat, takut hilang peringkat. Maka peringkat mereka ialah peringkat pada dunia saja. Dan takut hilang rezeki-rezeki yang mana orang Yahudi bagi hadiah sedekah kepada mereka. Jadi dengan sebab mereka sayang kepada peringkat kebesaran mereka, maka mereka sanggup tukar ambil benda itu, biarlah diri sendiri itu masuk neraka sekalipun. Biarlah diri mereka masuk neraka di akhirat nanti sekalipun, biarlah. Jadi maknanya muamalat cara jualan begitunya, jiwa beli begitunya agaknya rugilah. Sebab itulah sepatut dicela. Dia sepatutnya kena tinggalkan dunia, biarlah tinggal dunia asalkan diri ini boleh masuk syurga. Sepatutnya begitu. Biarlah tak dapat peringkat pada dunia, biarlah tak dapat peringkat kebesaran pada dunia, biarlah tak dapat rezeki yang banyak pada dunia, asalkan diri dianya masuk syurga. Sepatutnya begitu, maknanya jualkan dunia ke orang, ambil syurga kepada diri. Sepatutnya begitu, tapi mereka tidak, bahkan sebaliknya. Ambil dunia masuk ke diri, tolak masuk syurga keluar daripada diri. Maknanya sanggup buat begitu. Itu maknanya bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Sejahat-jahat barang yang beli mereka itu. Beli itu ambil ke diri. Dia ambil. Kalau jual tu kita lepas bagi ke orang. Maknanya benda yang dia beli, apa dia yang dia beli untuk diri dia? Perkara yang mereka beli untuk dirinya, apa dia? Keduniaan. Maknanya beli untuk diri, untuk habuan dirinya ialah keduniaan. Yang dia jualnya, maknanya yang dia ambil masuk dirinya ialah keduniaan. Yang dia bagi, yang dia lepasnya ialah yang dia lepas keluar lepas daripada dirinya ialah masuk syurga.
Jadi sepatutnya kena ambil masuk syurga, kena lepas harta dunia. Sebab itulah dicelai sejahat-jahat pilihan mereka. Jadi maknanya mereka itu pilihnya begitu, pilih kepada harta dunia, keduniaan, leparkan masuk syurga, maka pilihan begitu ialah pilihan yang sejahat-jahatnya. Jadi tak kena cara lah buat begitunya. An yakfuru bima anzalallah, bahawa kufur mereka itu dengan barang yang telah turun oleh Allah. Apa dia barang yang diturun oleh Allah? Daripada Quran. Jadi maknanya sanggup kufur dengan Quran, sanggup kufur dengan Quran yang mana Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad. Mereka sanggup kufur dengan Quran supaya tidak kehilangan keduniaan bagi mereka. Buatlah macam mana pun asalnya keduniaan tidak hilang, biarlah sampai kepada tahap kufur pada Quran pun mereka sanggup. Itulah sejahat-jahat pilihan mereka. Baghyan an yunazzilallahu, kerana hasad, kerana dengki bahawa diturun oleh Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, daripada kurnia jadi rasul dan wahyu itu atas mereka itu yang dikehendaki daripada segala hamba. Kerana daripada kurniaan, daripada kurniaan jadi rasul, bagi jadi rasul, dan wahyu, Allah Ta'ala bagi wahyu itu atas mereka itu, atas hamba. Apa dia? Atas mereka itu atas mereka itu siapa dia mereka itu? Yang dikehendaki, ini orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa dia orang mereka itu yang mereka yang dikehendaki? Daripada segala hamba-Nya, hamba Allah. Jadi maksudnya mereka kufur dengan Quran. Mereka orang Yahudi kufur dengan Quran. Sebab apa? Sebab mereka dengki. Sebab apa? Sebab mereka berdengki. Tu mana kata baghyan, kerana dengki, kerana hasad. An yunazzilallah, bahawa menurun oleh Allah min fadlihi, daripada kurniaan Allah, jadi rasul dan turun wahyu. Datang mereka yang dikehendaki daripada segala hamba-Nya. Datang mereka itu di atas hamba yang dikehendaki oleh Allah daripada segala hamba. Jadi maknanya dia tak sepatut, sebab dia katanya salah satu daripada sebab mereka jadi kufurnya tadi ialah dengki kepada Nabi Muhammad. Padahalnya benda ini tak sepatut, perkara ininya tak sepatut didengki. Sebabnya Allah Ta'ala nak turunkan wahyu kepada siapa? Allah Ta'ala nak turun wahyu kepada siapa daripada hamba-hamba dia? Allah Ta'ala nak latihkan siapa jadi rasul daripada hamba-hambanya? Maka semuanya terpulang kepada pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu terpulang kepada kurniaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak mengkurniakan jadi rasul kepada siapa? Allah Ta'ala nak mengkurniakan wahyu kepada siapa? Itu serah kepada Allah Ta'ala. Kita manusia tidak ada habuan untuk nak pilihnya. Kita manusia tidak ada habuan untuk nak pilih. Katanya wahyu mesti golongan kami, jadi rasul mesti golongan kami, tak boleh golongan lain. Kita tidak ada hak nak pilih. Itu serah kepada kehendak Allah Ta'ala. Maka sepatutnya kita terima dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya kita terima dengan pilihan, dengan taksis iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jadi siapa, nak jadikan siapa rasul, nak turunkan wahyu kepada siapa.
Itu serah kepada Allah. Jadi maknanya semuanya perkara ini pilihan Allah Ta'ala betul-betul. Jadi tak sepatut mereka itu berdengki kepada Nabi Muhammad. Sekiranya kalau kita katanya jadi Rasul itu ialah kehendak Nabi Muhammad, bukan kehendak Allah. Nabi Muhammad duk minta daripada Allah nak jadi Rasul, lalu tu Allah bagi. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad minta daripada Allah turun wahyu kepada dia, lalu tu Allah Ta'ala bagi. Jadi Allah Ta'ala bagi jadi Rasul tu sebab kehendak Nabi Muhammad. Itu boleh jadilah kalau nak dengki kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tu naknya begitu. Tapi bukan Allah Ta'ala latihkan Nabi Muhammad jadi Rasul, turun wahyu kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, jadikan dia Rasul akhir zaman. Itu semata-mata nikmat yang dikurniai oleh Allah Ta'ala kepada dia. Maka tak boleh kita berdengkilah kepada dia. Sepatutnya kena terimalah qadar Allah Subhanahu Ta'ala. Nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi ke siapa, terima. Tapi mereka itu tidak. Jadi maknanya berdengki kepada Nabi Muhammad tu maknanya tak redha dengan qadar dan qadar oleh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya begitu. Bagian an yunazzilallah, kerana hasad bahawa diturun oleh Allah daripada kurniaan Allah jadi Rasul dan turun wahyu daripada mana-mana siapa yang dikehendak oleh Allah daripada segala hamba-Nya. Jadi tak sepatut. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka kembali mereka itu dengan murka daripada Allah, ala ghadab, atas murka. Jadi dua kali murka, dua kali murkaan Allah di atas mereka. Nah, faba'u bighadabin, maka kembali mereka itu dengan murka Allah. Maksud dengan kembali di sini maknanya dimurkai oleh Allah. Maksudnya begitulah. Maksudnya dimurkai oleh Allah atas mereka itu. Ala ghadab, atas murka. Jadi dua kali murka Allah turun di atas mereka itu. Jadi maknanya dua kali. Dua kali di mana? Pada zaman dahulu mereka apabila orang Yahudi, apabila bangkit Nabi Isa alaihissalam. Mereka orang Yahudi zaman dahulunya, belum pada zaman Nabi Muhammad, mereka orang Yahudi ni juganya apabila dibangkit akan Nabi Isa, maka padahal Nabi Isa tu setengah daripada Banu Israel juga. Maka Nabi Isa tu dibangkit dia untuk mendakwahkan akan semua Bani Israel. Jadi maknanya Banu Israel yang beragama Yahudi apabila dibangkitkan Nabi Isa mesti tinggalkan agama Yahudi mereka dan beriman dengan Nabi Isa. Tapi mereka tidak begitu. Mereka tidak begitu, tidak beriman dengan Nabi Isa sehingga mereka itu kufur dengan Nabi Isa dan kejarkan Nabi Musa sehingga Nabi nak bunuhkan Nabi Isa. Itu tak beriman dengan Nabi Isa, itu satu kemurkaan Allah Ta'ala terhadap mereka. Dan apabila terbelakang ni pulaknya turun sampai kepada generasi anak cucu pada zaman Nabi Muhammad, mereka tak beriman pula dengan Nabi Muhammad. Apabila tak beriman pula dengan Nabi Muhammad, maka dapat pula murkaan daripada Allah Ta'ala pula. Jadi dua kali dimurka oleh Allah.
Murkaan yang pertama sebabnya tak beriman dengan Nabi Isa. Nah, murkaan yang pertama ialah sebab tak beriman dengan Nabi Isa. Murkaan kali yang kedua ialah sebab tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau tengok sejarah orang Yahudinya begitulah. Setiap-tiap generasi mereka dimurkai oleh Allah. Orang zaman dulu belum pada zaman Nabi Muhammad dimurkai. Yahudi belum pada zaman dulu dimurkai sebab tak beriman dengan Nabi Isa. Pada zaman Nabi Muhammad pula dimurkai pula generasi zaman Nabi Muhammad. Sebabnya tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya dua kali dimurka. Itu maknanya kembali mereka itu faba'u bighadabin ala ghadab. Maka kembali mereka itu dengan murka Allah. Jadi maknanya kena murka daripada Allah lah. Allah Ta'ala marah kepada mereka, Allah Ta'ala murka kepada mereka dua kali murka. Begitu. Maknanya kembali dengan murka daripada Allah. Macam mana kembali? Dia nak bandingnya begini. Nak bandingnya apabila seorang dia pergi menghadapi raja. Apabila seorang tu dia pergi menghadapi raja, maka adalah benda yang dia cakap atau benda yang dia laku di depan raja tu menyebabkan raja marah kepada dia dan raja itu halau keluar daripada depan raja. Halau daripada istana. Jadi dia balik dengan keadaan kena marah daripada raja. Itu makna raja kembali mereka itu dengan murka. Kembali mereka itu dengan murka. Jadi maksudnya kena marah kat raja. Tapi maknanya balik dengan kena marah lah. Maksudnya begitulah. Kalau dia menghadap kepada raja, maknanya dengan sebab dia cakap tak kena cara daripada raja, raja marah. Apabila marah, raja suruh keluar dia daripada istananya. Mana balik dengan keadaan kena marah. Balik dengan keadaan kena marah. Maksud mudah-mudahnya dia kena marah. Dia kena marah. Itu dah sekali dah dulu. Sekali pula sekali dah dulu pada zaman Nabi Isa. Sekali pula kena marah pada zaman Nabi Muhammad. Itu maknanya dua kali kena marah. Itu maksud katanya maka kembali mereka itu dengan murka daripada Allah atas murka. Ala ghadabin atas murka. Kemudian kita maklum murka dengan mana marah, dengan mana kepanasan di dalam hati itu mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka murka di sini dimaksud dengan murka di sini ialah makna lazim daripada murka. Sebab kita manusia ni kalau marah kepada siapa-siapa nak denda. Kalau raja biasanya kalau raja dia marah kepada siapa-siapa, orang tu nanti kena denda lah. Maknanya nak denda. Nak denda, nak muazab. Maka maksud dengan marah di sini nisbah bagi Allah ialah nak muazabkan. Jadi maknanya dua kali nak kena azab. Dua kali nak kena azab. Dua kali nak kena azab pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa dah sekali. Pada zaman Nabi Muhammad pula sekali. Nanti kena azab sungguh. Habis di situ kemudian katanya walil kesimpulannya walil kafirina azabum muhin. Dan bagi segala orang kafir itu, tak kira kafir Yahudi ke kafir lain-lain lagi, walil kafirina dan bagi orang-orang dan bagi segala orang kafir itu azab yang hina. Bagi orang kafir, bagi segala orang kafir itu azab yang hina. Maknanya kena azab. Dalam keadaan dia azab tu dihinakan pula. Dia tidak adalah
Kalau kena azab dalam keadaan melia, dalam keadaan sempurna tu tidak ada. Semua orang kena azab dalam hina ke semua. Sebab kalau ia tidak ada macam penjara, penjara tu tidak ada lah, macam hotel 5 bintang tu tidak ada lah. Kalau masuk dalam penjara mestilah katanya kehinaan. Tidak ada. Kalau orang kitanya, kalau mana-mana tempat, kalau kata kena azab, kena denda, dalam masa kena azab tu tidak ada kehebatan, tidak ada kemuliaan. Mesti ada kehinaan. Itulah. Jadi kita boleh faham di sini, dia katanya, Allah Ta'ala kata, walil kafirina azabum muhin. Dan bagi segala orang kafir itu azab yang hina. Jadi maknanya orang kafir apabila diazabkan mereka di dalam neraka nanti, azab mereka azab atas jalan menghina. Maksudnya begitu. Orang kafir apabila mereka diazab ke dalam neraka nanti, diazab tu atas jalan nak menghinakan. Atas jalan menghinakan. Mana tujuan azab tu ialah nak menghinakan. Azab tu kerana nak balas amalan jahat mereka, tapi sambilan tu menghinakan. Jadi dengan sebab mereka pada masa hidup dunia, lebih-lebih laginya nisbah bagi orang Yahudi, mereka berdeki kepada Nabi Muhammad, berdeki kepada Nabi Muhammad, dengan sebab Nabi Muhammad tu dipilih jadi Rasul, dan lagi pulanya mereka pandang hina kepada manusia yang lain, sebab mereka mendakwakan bahawa golongan mereka lah yang lebih daripada semua manusia. Sebab orang yang Yahudi, ia perasaannya begitulah, kata dia lah, golongan dia lah yang lebih daripada manusia yang lain. Dialah manusia yang paling lebih. Maka azab mereka, azab atas jalan menghinakan. Dia tak sama. Kita faham di sini azab akan orang kafir, azab atas jalan menghinakan. Tetapi cuba ingat balik, yang masuk neraka itu ada dua golongan. Orang-orang yang masuk neraka itu, manusia yang masuk neraka ada dua golongan. Satu golongannya, golongan orang kafir yang tidak ada beriman, yang tidak ada iman dalam hati mereka. Satu golongan laginya, golongan ahli nerakanya ialah golongan orang mukmin. Ada kan? Orang mukmin masuk neraka tak? Ada mukmin yang asi, mukmin yang banyak maksiat, dia masuk neraka juga kan? Jadi orang kafir masuk neraka. Orang mukmin yang asi, yang deraka kepada Allah pun dimasuk dalam neraka juga. Jadi dalam neraka nanti dua golongan. Dua golongan yang jadi ahli nerakanya. Satunya golongan orang kafir kekal, golongan orang mukmin yang asi, neraka juga, diazab juga, tetapi tidak kekal. Tidak kekal tu dengan sebab ada iman di dalam hati mereka. Walaupun misqala dzarratin, sekecil-kecil sekalipun, janji ada iman, mereka akan lepas daripada kekal dalam neraka. Jadi maknanya kalau orang mukmin yang asi yang masuk neraka, jadi mana diazab dalam neraka, tujuan apa? Tujuan nak menyucikan mereka daripada dosa. Tujuan dimasukkan orang mukmin di dalam neraka ialah untuk nak menyucikan mereka daripada dosa-dosa. Apabila disucikan mereka daripada dosa, dapat keluar, dapat bebaslah daripada neraka. Akhir-akhir merekanya ialah tetap dalam syurga juga. Di sinilah kita boleh faham bahawasanya azab orang kafir tak sama dengan azab orang mukmin yang asi dalam neraka. Tak sama. Tak sama di mana? Tak sama di tujuan mengazab. Tak sama pada di tujuan
mu'azab. Mu'azab akan orang kafir tujuannya nak menghina. Tapi tujuan mu'azabkan mukmin yang asi ialah nak nak menyucikan mereka daripada dosa supaya layak untuk dapat masuk syurga. Sebab nak masuk syurga dengan keadaan kotor dosa tu tak boleh. Mesti basuh dulu. Tapi tempat basuh itulah beratnya ialah neraka. Jadi mana kena pergi basuh dulu. Tak boleh masuk dengan kotor-kotor gitu. Kena masuk mesin basuh dulu. Tapi mesin basuh tu neraka lah. Begitulah. Jadi maknanya tak sama. Ini faham daripada katanya walil kafirina azabum muhin. Bagi orang kafir itu azab yang hina. Jadi maknanya tujuan azab orang kafir tujuannya ialah menghinakan. Tak sama dengan azab mukmin yang asi. Azab mukmin yang asi ialah untuk nak menyucikan daripada dosa. Itu kita faham daripada katanya walil kafirina azabum muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dia ayat tu duk pusing-pusing cerita sama-sama. Tapi penuh dengan tujuan. Tujuan tu tak samalah. Tengok di sini dia katanya wa idza qila lahum dan apabila dikata bagi mereka itu, bagi orang-orang Yahudi, siapa yang katanya ialah orang mukmin. Orang mukmin ada bercakap, ada kata kepada orang Yahudi, aminu bima anzalallahu, beriman oleh kamu dengan barang yang telah diturun oleh Allah. Apa dia barang tu? Daripada Quran dan lainnya. Jadi apabila orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi kata kepada orang Yahudi, katanya hendak mestilah kamu beriman dengan Quran, dengan kitab Quran dan kitab-kitab yang lain daripada Quran. Janganlah kamu beriman dengan kitab Taurat sahaja. Janganlah kamu tu beriman dengan kitab Taurat sahaja. Mestilah kamu beriman dengan kesemua kitab-kitab yang diturun oleh Allah Ta'ala. Apabila dikatakan begitu, tengok macam mana mereka jawab. Jadi maksud daripada sininya, belum pada nak terus lagi, kita tengok maksud daripada di sininya. Dia katanya orang Yahudi ni dia dakwa kata dia beriman dengan kitab Taurat. Mereka beriman dengan kitab Taurat. Maka di sisi mereka rasanya dah cukup. Dah cukup dengan beriman dengan kitab Taurat, jadi tak payahlah beriman dengan kitab-kitab yang lain yang diturun oleh Allah, walaupun Quran sekalipun tak payah beriman. Jadi mana cukup dengan beriman dengan kitab Taurat, tak payah dah, memadai dah cukup dah. Beriman dengan kitab Taurat sebuah, ini dah cukup untuk nak dapat kejayaan dunia dan akhirat di sisi mereka. Jadi maknanya tak payahlah nak beriman dengan Quran, tak payah dah. Tak payahlah beriman dengan kitab-kitab lain. Tak macam kita orang mukmin ni, setengah daripada rukun iman kita beriman dengan segala kitab yang diturun daripada langit. Kan? Quran pun kita beramal, Taurat, Injil, Zabur pun kita beriman juga. Beriman, tapi beramal dengan Quran saja. Beriman dengan semua, tapi beramal dengan Quran saja.
Jadi kita orang mukminnya begitu beriman dengan seluruh kitab. Dengan semua kitab. Tapi orang Yahudi, dia katanya tak payah dah beriman dengan kitab-kitab yang lain. Hanya cukup dengan beriman dengan kitab Taurat. Itu dakwaan mereka. Itu dakwaan mereka tentang katanya cukup beriman dengan kitab Taurat. Tak payah beriman dengan kitab-kitab yang lain. Mana kitab yang lain kufur pun boleh lah. Maka di sini Allah Ta'ala nak talakkan fikiran itu. Nak talakkan fikiran mereka itu dan nak bagi nampak kesalahan mereka itu. Sebab mereka dakwa katanya mereka beriman dengan kitab Taurat. Dengan sebab dakwaan mereka, dakwa kata mereka beriman dengan kitab Taurat, maka di sini Allah Ta'ala nak membatalkan dakwaan itu. Nak membatalkan dakwaan itu ialah dakwaan katanya dia ni beriman dengan kitab Taurat. Dengan secara Allah Ta'ala katanya, kenapa kamu tak beriman, kenapa kamu falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalau sebenar-benar kamu tu beriman dengan kitab Taurat, kenapa kamu bunuhkan segala nabi-nabi pada zaman dulu? Itu menunjuk kata kamu tak beriman. Kalau kamu betul-betul beriman, kenapa? Tak, kenapa kamu bunuhkan segala nabi-nabi? Ini tujuan. Jadi pada di sini itu tujuannya nak tolakkan dakwaan mereka bahwasanya mereka beriman dengan kitab Taurat, maka Allah Taala nak tolak katanya bahkan yang sebenarnya kamu tak beriman dengan kitab Taurat pun. Jadi maknanya pada wakilnya, pada sebenarnya dengan kitab Taurat yang kamu dakwa kata kamu beriman pun pada wakilnya tak beriman juga dengan kitab Taurat. Ini nak ceritanya begitu. Tengok sekali lagi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu, beriman oleh kamu dengan barang yang diturun oleh Allah. Barang yang diturun tu kena atas benda apa? Daripada Quran. Dan lainnya lain pada Quran. Qalu, kata mereka itu. Ini yang kata mereka dakwa kata beriman dengan kitab Taurat. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kata mereka itu kami beriman dengan barang yang telah diturun kepada kami. Apa dia barang yang telah diturun daripada kami? Kepada kami daripada Taurat sahaja. Dia katanya tak payah dah beriman dengan Quran. Kami dah cukup dengan beriman dengan kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat yang diturun betul-betul pada kami. Jadi di sini qalu nu'minu bima unzila alaina. Kata mereka itu kami beriman dengan barang yang telah diturun kepada kami daripada Taurat saja. Di sini menunjuk kata mereka dakwa kata mereka beriman dengan kitab Taurat. Apabila orang kata kamu mestilah beriman dengan Quran juga. Dia kata tak payahlah, kami cukup dengan beriman dengan kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu telah diturun betul-betul kepada kami. Maka nak tolak yang ni lah. Tengok. Nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan kufur mereka itu ada permannya. Baca begitu dulu. Permannya apabila mereka jawab begitu tadi. Apabila mereka itu jawab kata kami dah beriman dengan kitab Taurat saja. Kami beriman dengan kitab Taurat saja. Maka Allah Ta'ala firman untuk nak balas. Untuk nak jawab. Untuk nak tolak perkataan mereka. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan kufur mereka itu dengan barang yang kemudian daripadanya. Daripada Quran. Dan kufur mereka itu dengan barang yang kemudian.
Dia wara'ahu tu kemudian. Boleh juga. Dan kufur mereka itu dengan barang yang kemudian daripada Taurat. Kemudian daripada Taurat. Apa dia barang yang kemudian? Daripada Quran. Ialah Quran. Daripada Quran. Ialah Quran. Tapi wara' sana itu sedikit wara' sana itu asalnya makna belakang. Asal makna belakang. Wara' tu asal makna belakang. Tapi ada juga dipakai makna kemudian. Tapi asal makna wara' tu makna belakang. Macam makmum di belakang imam. Wara' tu maknanya wara' makna belakang. Belakang. Bukan belakang lawan dada. Belakang supaya kata makmum mesti duduk di belakang imam. Belakang. Begitu. Asal makna wara' makna belakang. Tapi ada juga dipakai makna kemudian. Ada juga dipakai dengan makna lain. Dengan makna lain, yang lain. Ada juga dipakai begitu. Maka jadi 3 makna lah. 3 makna bagi lafaz wara'. Wara' asal makna belakang lawan bagi depan. Wara' dengan makna kemudian pun ada diguna. Wara' ada juga dipakai makna lain. Lain makna yang lain. Maka di sini wara' di sini pada ayat ni. Wara' di sini sah kedua-dua. Sah kedua-dua makna sah dipakai dengan makna kemudian boleh. Boleh dipakai dengan makna kemudian dan juga boleh dipakai makna yang lain. Boleh kedua-dua. Maknanya kalau katanya tapi dia tengok dia terjemah tu dia ambil makna kemudian. Tapi kalau dengan makna lain pun sah juga. Dan kufur mereka itu dengan barang yang lain daripadanya, lain daripada Taurat. Barang yang lain daripada Taurat, daripada Quran. Kena atas Quran. Lain pada Taurat, kena kepada Quran dan kitab-kitab lain lagi. Lepas tu kalau kata wara' dengan makna kemudian, kena kepada Quran juga sebab Quran diturun kemudian daripada kitab Taurat. Sebab Quran itu diturun selepas pada kemudian daripada kitab Taurat. Sebab memanglah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad siapa yang dulu kan. Sah kedua-dua tu. Kalau kata kitab Taurat, kitab Quran ini kemudian daripada kitab Taurat. Betul lah juga. Iyalah. Kalau kata kitab Quran ni yang lain daripada kitab Taurat. Ya juga sebab Quran bukan dia Taurat. Taurat bukan dia Quran. Betul ya juga. Jadi maknanya 3 makna tapi kita tak pakai dengan makna belakang lawan depan tu tidaklah. Pakai makna kemudian ba'da, pakai makna ghair lain. Gitu. Nampaknya tengok dengan masa kita ulang sekali lagi lah. Pada katanya wa idza qila lahum aminu. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Kita akan sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا والتهديد إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين